Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 bersama-sama dengan Cikgu Ros. Pada hari ini saya akan mengajar tentang cara-cara bagaimana memindahkan maklumat melalui penulisan 012 BM 012 bahagian A. Baiklah, kita teruskan. Tema kita pada hari ini ialah tema kekeluargaan, standard pembelajaran, mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Objektif pelajaran saya pada hari ini ialah pada akhir pelajaran, murid-murid dapat mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dilihat dan membina ayat gramatis. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid-murid dapat mencatat maklumat dan membina ayat gramatis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat. Sebelum kita nak membina ayat, berikut adalah syarat-syarat untuk membina ayat. Apa syarat-syarat membina ayat? Syarat-syarat untuk membina ayat yang baik ialah ayat mesti menulis 5 ayat dan ditulis nombor. Dalam bahagian A, setiap murid wajib menulis 5 ayat sahaja. Jangan tulis lebih, tapi tulis 5 ayat dan setiap ayat itu perlu dituliskan dengan nombor. Okey, seterusnya ialah kata kerja mesti terdapat dalam gambar. Dalam ayat tersebut mestilah mengandungi kata kerja yang terdapat dalam gambar. Kata kerja tu mesti ada dalam gambar. Jangan kita cipta sendiri kata kerja. Tak boleh. Ya? Dan ayat yang kita bina tu mestilah berdasarkan gambar juga. Ya? Jadi, kata kerja wajib ada dalam gambar. Seterusnya, penggunaan kata kerja yang tepat. Murid-murid mestilah menggunakan kata kerja yang tepat. Kata kerja yang tepat ni maksudnya dalam bahasa Melayu, contoh perkataan membawa. Contoh membawa. Macam ni, cikgu membawa telefon. Ya, biasa kita guna membawa. Tetapi dalam bahasa Melayu ada penggunaan yang lebih tepat. Penggunaan yang lebih tepat ialah cara memegang macam ini dipanggil membimbit. Sebab itulah ini dipanggil telefon bimbit. Bukan membawa telefon, membimbit telefon sebenarnya. Ya, jadi murid-murid mestilah mempunyai pengetahuan penggunaan kata kerja dan ada kosakata yang luas tentang kata kerja. Ya, seterusnya ialah bilangan perkataan. Murid-murid perlu menulis 8 hingga 12 patah perkataan. 12 itu secara umumnya lah. Tapi kalau dapat 15, 14, ayatnya bagus dan cantik, gramatis, sangat-sangat dialu-alukan lah ayat yang macam tu. Ya, seterusnya ialah ayat yang gramatis, tiada kesalahan ejaan, tanda bacaan dan tata bahasa. Ayat tersebut tidak mengandungi kesalahan langsung dari segi ejaan, tanda baca ataupun tata bahasa. Dan ayat ini ialah ayat yang gramatis. Ya, okey. Contohnya kesalahan ejaan penggunaan dimasak dengan di dalam. Dimasak perlu ditulis jarak atau rapat. Ramai murid yang keliru, dimasak ditulis jarak. Itu dikira kesalahan ejaan. Dimasak ialah penggunaan di situ bukan sebagai kata sendi tapi sebagai imbuhan. Imbuhan mesti ditulis rapat. Ya. Untuk ini kita akan belajar pada golongan kata-kata sendi nanti pada masa akan datang. Baiklah, seterusnya ialah tidak perlu penanda wacana. Dalam membina ayat kita tidak perlu penanda wacana. Penanda wacana ni contohnya seperti seterusnya. Selain itu, saya dan keluarga tak perlu ada selain itu. Ya, jadi penanda wacana dalam membina ayat tidak diperlukan. Sebab kita membina ayat bukan membina karangan. Ya, okey. Seterusnya, tiada penekanan masa pada awal ayat. Contohnya pada hari Minggu, pada cuti sekolah yang lalu. Ini biasa. Murid-murid yang baru biasa dalam penulisan bahagian A membina ayat ni suka. Ayat pertama mesti pada suatu hari, pada hari Minggu yang lalu. Tidak perlu penekanan masa pada awal ayat.
Ingat ya, ayat yang seperti ini pada hari Minggu yang lalu itu lebih kepada penulisan karangan, bukan membina ayat. Ya, kita terus sahaja dalam membina ayat, kita terus secara terus. Maksud ayat itu disampaikan secara terus. Okey, seterusnya tips membina ayat menggunakan teknik skop. Cikgu gunakan teknik skop. KKT ni ialah kata kerja transitif. Kata kerja transitif ni maksudnya ialah kata kerja ataupun perbuatan yang memerlukan penyambut dan penyambutnya itu dipanggil objek. Contohnya macam membaca. Membaca apa? Membaca buku. Memancing ialah kata kerja. Apa penyambutnya? Memancing apa? Ikan. Ikan itu ialah penyambut ataupun objek. Ini jenis kata kerja yang memerlukan kata penyambut ataupun objek di belakangnya. Ya, okey, kita terus ini adalah jadual skop yang perlu dibina terlebih dahulu sebelum membina ayat. Kita lihat dekat sini S. Teknik yang kita gunakan ialah skop. Jadi di sini ialah perincian tentang akronim bagi skop tersebut. S ini ialah subjek. Subjek dekat sini maksudnya ialah pembuat. Siapa pembuat kerja tersebut? Kita nyatakan. Kalau seorang, kita bagilah nama. Kalau ramai, kita boleh sebut beberapa orang. K di sini ialah kerja. Kerja ialah perbuatan. Tadi cikgu ada kata, untuk membina ayat, wajib ada kata kerja. Kata kerja ini mestilah diisi. Ya, mesti ada. Seterusnya ialah objek. Kata kerja transitif mestilah diikuti dengan objek. Penyambut kepada kata kerja. Macam contoh yang cikgu kata, membaca. Kata kerjanya membaca, apa objeknya? Objeknya ialah buku. Membaca buku. Dan peluasan. Peluasan ini ialah peluasan bagi ayat. Biasanya peluasan ini dia menjawab kepada kata tanya apa, bagaimana, mengapa. Untuk lebih jelas, kita tengok contoh. Okey, kita lihat contoh. Subjek yang pertama cikgu beri kat sini ialah Puan Siti. Untuk tahun 5, cikgu tak galakkan kamu menulis nama subjek ibu saya, ayah saya, kakak saya. Memang cikgu tak galakkan. Kita nampakkan diri kita ni matang. Kita namakan orang tu. Kalau nampak dewasa, Puan Siti. Kalau lelaki dewasa, kita namakan dia Encik Ali. Kalau nampak macam remaja, berikan nama Siti, Maria. Jangan tulis nama artis. Ya. Baiklah. Seterusnya, inilah subjek. Subjek tadi ialah pembuat. Okey, sekarang kita tengok kerja. Apa Puan Siti buat? Puan Siti menjahit. Menjahit apa? Menjahit disambut dengan objek. Menjahit apa? Menjahit apa tu jawapannya itu ialah pada objek. Menjahit baju kurung. Baju kurung. Jadi peluasan dekat sini cikgu gunakan siapa? Kata tanya siapa? Baju kurung siapa? Jadi kita tengok macam mana ayatnya. Untuk anaknya yang tinggal di Kuala Lumpur. Jadi di sini Puan Siti, pembuatnya ialah Puan Siti sebagai subjek. Kerja yang dibuat ialah menjahit. Objeknya menjahit apa tadi? Baju kurung. Dan peluasannya kita gunakan kata tanya siapa. Untuk siapa baju tadi? Untuk anaknya yang tinggal di Kuala Lumpur. Ya. Baiklah, seterusnya contoh yang kedua, beberapa orang murid. Ini kalau bilangan dalam gambar tu ada sebilangan, sekumpulan murid, kita tak perlulah sebut nama satu-satu. Jadi kita boleh golongkan, kumpulkan mereka dan gunakan bukan kata ganti nama, tapi kita gunakan kata bilangan. Beberapa orang murid. Apa kerja yang dia buat? Membeli. Membeli apa? Objeknya, membeli apa? Makanan. Di sini cikgu gunakan kata tanya. Siapa, mengapa, di mana? Tengok. Di kantin. Cikgu gunakan kata tanya di mana. Di kantin sekolah pada waktu rehat. Cikgu gabungkan di mana dan bila. Kita menjawab kata tanya yang kita cipta sendirilah. Ya. Baiklah, seterusnya ialah subjeknya ialah Maria. Kerjanya ialah mengukus.
Mengukus apa? Mestilah ada penyambut. Kita mesti nak tahu mengukus apa. Itu ialah termasuk dalam objek mengukus kuih pau. Kuih pau mesti tertanya-tanya lagi. Untuk perluasannya kita gunakan kata tanya. Kuih pau untuk apa? Untuk apa kuih pau tu? Untuk hidangan minum petang bersama-sama ke keluarganya. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat yang menggunakan teknik skop. Ya, nampak lebih mudah. Jadi di sini kita tak perlukan penanda wacana. Kita tak perlukan penanda masa, penekanan masa. Kita terus saja. Jadi ini adalah teknik bagi memudahkan kamu untuk membina ayat. Okey, kita lihat pula tips membina ayat menggunakan skop. Kali ini ialah kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ini bermaksud kata kerja yang tak boleh ada objek ataupun penyambut. Contohnya macam tidur. Apa penyambut tidur? Apa? Tidur apa? Kita tak boleh jawab. Ya, tidur apa? Termenung. Termenung apa? Boleh letak tak objek? Tak boleh. Jadi kata kerja yang macam tu ialah dipanggil kata kerja tak transitif. Baiklah, sekarang kita lihat macam mana pula pembinaan kata kerja tak transitif, pembinaan ayat kata kerja tak transitif dalam skop ini. Okey, kita tengok. Saiful, subjek pembuatnya ialah Saiful. Apa yang Saiful buat? Tidur. Tidur. Boleh tak kita letakkan objek di situ? Tidur apa? Tidur apa? Tidur malam. Bukan tidur malam. Tapi tidur pada waktu malam. Pada waktu malam itu bukan objek. Itu ialah perluasan. Tidur siang. Tu bukan tidur siang. Itu bahasa pasar. Dalam ayat penyata, kita sebut pada waktu siang. Pada waktu siang itu bukan objek, tapi pada perluasan. Jadi tidur ni ialah kata kerja tak transitif. Tak boleh diletak objek. Tak ada penyambut. Ya. Jadi kita kosongkan sahaja. Tak perlu letak objek. Dan kita tambahlah dengan perluasan. Saiful tidur di dalam biliknya kerana terlalu letih. Di dalam bilik ini ialah perluasan. Dia bukan termasuk dalam objek. Ya. Okey, seterusnya kita tengok Saiful lagi. Apa Saiful buat? Berehat. Kerjanya ialah berehat. Berehat di ruang tamu. Di ruang tamu adakah objek? Kan. Di ruang tamu bukan objek. Di ruang tamu ialah perluasan. Ya. Dia bukan termasuk dalam objek. Jadi sebab berehat ialah kata kerja tak transitif. Jadi kita kosongkan sahaja dan kita letakkan di perluasan. Di ruang tamu sambil menonton television. Dan seterusnya Sofia buat apa? Berlari. Berlari boleh tak letak objek? Berlari kencang. Adakah kencang itu objek? Kencang itu ialah kata adjektif. Dia bukan objek. Jadi kita kosongkan. Berlari dengan pantas agar menang dalam perlumbaan itu. Ini adalah perluasan yang boleh kita buat. Kenapa dia berlari? Macam mana dia lari? Dia berlari dengan pantas. Kenapa dia lari pantas? Agar menang. Kita menjawab kepada pertanyaan yang kita bina sendiri. Itu ialah perluasan. Ya, baiklah. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh soalan yang biasanya dijawab oleh murid-murid dalam soalan BM 012 bahagian A. Ya, diberi satu gambar rangsangan. Dekat sini cikgu bagi gambar tunggal. Banyak bentuk boleh ditanya, sama ada gambar bersiri, carta, iklan, peta minda, ya. Jadi banyak bentuk. Tapi kat sini cikgu keluarkan gambar berbentuk tunggal. Okey, kita tengokkan arahan dia. Gambar di bawah menunjukkan situasi sebuah keluarga sedang berehat di ruang tamu. Jangan salin balik ayat ini. Situasi dalam ayat nombor 1. Jangan, ya. Itu kesalahan yang sangat besar. Okey, arahan dia, binakan 5 ayat lengkap tentang gambar. Kalau diberi rangsangan begini, apa yang mesti kita buat? Pertama sekali kita mestilah kenal pasti kata kerja. Ada seberapa banyak kata kerja kita tengok.
Okey, kata kerja yang pertama kita tengok dekat sini. Kat sini menggantung. Menggantung bingkai gambar. Okey, gaya yang kedua. Ini gambar apa ni? Gambar membawa. Membawa kurang tepat. Kata kerja yang digunakan kurang tepat. Ini bukan membawa. Perbuatan memegang dulang begitu dipanggil menatang. Itu yang tadi syarat untuk membina ayat. Mestilah menggunakan kata kerja yang tepat. Ya, kata kerja yang tepat. Jadi gambar itu ialah gambar menatang. Kata kerjanya ialah menatang dulang, ya. Objeknya ialah dulang. Kemudian kita tengok, ini gambar. Ayah sedang apa? Membaca. Kata kerja membaca. Yang ini melipat pakaian. Melipat. Ini membaca. Dia membaca. Ni kakak pula. Kakak buat apa? Kakak mengajar. Jadi kat sini ada lebih daripada 5 kata kerja. Dah lebih, takkan nak buat semua? Tak, kita pilih 5 kata kerja sahaja. Pilih 5 kata kerja. Ya, baiklah. Seterusnya, kita lihat. Okey, ini adalah kata kerja yang cikgu pilih. Kata kerja yang cikgu pilih. Cikgu nak bina ayat membaca. Dengan menggunakan jadual skop ni, cikgu masukkan mengikut kriteria yang terdapat dalam skop ni. Okey, kita tengok subjek. Subjek dekat sini. Ni gambar. Gambar ni takkanlah mak. Tak boleh tulis mak. Ini ialah gambar lelaki dewasa. Jadi cikgu letaklah nama Encik Syafiq. Encik Syafiq. Okey, Encik Syafiq. Kerjanya, apa kerja yang Encik Syafiq buat? Kerja, perbuatan yang dia buat ialah membaca. Membaca apa? Membaca surat khabar. Jadi surat khabar ini ialah objek. Membaca sahaja ialah kerja. Ya, membaca surat khabar. Peluasannya, kenapa Encik Syafiq ni baca surat khabar? Apa yang dia dapat? Ini jawapannya, untuk mengetahui isu semasa yang berlaku di dalam dan di luar negara. Jadi ayat yang lengkapnya ialah, kita tulis dekat bawah, Encik Syafiq membaca surat khabar untuk mengetahui isu semasa yang berlaku di dalam dan di luar negara. Kalaulah anak-anak murid cikgu dapat bina ayat begini, macam ni cikgu bagi. Seterusnya kita tengok pula. Dalam gambar tunggal tadi ada gambar ini. Cikgu ambil yang kecil ini. Kita fokus dekat pada kakak ni. Kakak ni kita tengok sedang mengajar, sedang membimbing kan. Jadi kata kerjanya ialah mengajar. Di sini subjek, cikgu tak bubuh kakak saya. Cikgu bubuh nama. Cikgu letakkan nama supaya lebih jelas. Ya, Maria. Ni namanya Maria. Maria, apa kerja yang dia buat? Mengajar. Kalau tak nak tulis mengajar, nak buat membimbing pun boleh. Sebab masih lagi menepati gambar. Okey ya, kerja dia ialah mengajar. Mengajar siapa? Mengajar apa? Menjawab kan? Mengajar adik-adiknya. Sebab ada 2 orang, jadi adik-adiknya. Mengajar adik-adiknya buat apa? Membaca supaya bacaan mereka lebih lancar. Jadi ayat yang lengkapnya ialah Maria mengajar adik-adiknya membaca supaya bacaan mereka lebih lancar. Ini adalah contoh yang boleh kita aplikasikan semasa membina tugasan membina ayat. Baiklah murid-murid, setiap murid telah dibekalkan modul penulisan. Di sini cikgu mahu murid-murid menjawab soalan pada gambar yang cikgu tunjukkan ini, ya. Ikut langkah yang cikgu beri tadi. Pertama sekali, kita kenal pasti kata kerja. Apabila telah mengenal pasti kata kerja, pilih 5 kata kerja yang memberi idea. Kan kita ada banyak idea untuk membuat peluasannya. Ya. Jadi kita pilih mana yang kita yakin dengan kata kerja tersebut untuk
mengisi jadual skop di sini. Ya, jadi tugasan-tugasan ini cikgu nak kamu buat dalam buku penulisan bahagian A dan bahagian B yang baharu. Ya, jadi gambar ini perlu ditampal dan jadual skop ini perlu disalin dalam buku. Ya, buat dalam buku penulisan bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dan bahagian B itu satu buku. Ya, okey. Jadi, cikgu harap semua murid-murid cikgu telah faham menggunakan teknik skop dalam membina ayat, 5 ayat. Ya, okey. Jadi, cikgu harap murid-murid cikgu semua menjaga kesihatan, jaga diri, patuhi SOP walau di mana berada. Jadi, sampai sini sahaja PDPR kita pada hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Terima kasih.